Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 Syawal 1441 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua. Alhamdulillah, first time tim kakak konsen akan berkongsi video-video menarik tentang perang-perang dalam Islam. Baru-baru ni, dalam Ramadan, ada beberapa perang besar tau yang telah berlaku. Nak tahu perang apa? Nantikan series video kami. Jadi, sebagai mukadimah, kenapa kita nak tahu tentang perang ni? Kita patut tanya dululah sebelum kita go through semua kisah-kisah perang ni, agar dia tak menjadi sebuah kisah saja. Sebabnya ialah ini ialah sejarah kita, sejarah umat Islam yang sepatutnya kita banggakan. Kerana hasil daripada peperangan inilah Islam tu sampai kepada kita. Jadi hebat kan umat Islam zaman dulu? Selain pada tu, kita juga kena faham bahawa bukanlah kita ni teroris atau kelompok yang suka bergaduh. Tapi ni semua atas syariat Allah untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Okey? Okey, perang pertama, Perang Badar. Perang Badar ni atau dipanggil Ghazwah yang pertama dalam Islam. Ghazwah ni maksudnya perang yang disertai Rasulullah SAW. Antara fakta-fakta perang Badar yang kita dengar sebelum ni ialah, pertama, kita pernah dengar sahabat pergi perang Badar dalam keadaan tak ready. Betul ke? Yang kedua, perang ni menang kerana pertolongan malaikat. Betul ke? Tak salah. Tapi, jom kita tengok kisah perang Badar yang dicedok daripada buku Rahib Matum. Perang Badar ni sebenarnya sahabat bukanlah dalam keadaan tak ready. Tapi mereka sebenarnya telah melalui beberapa persediaan yang dibuat oleh Rasulullah sendiri sebelum perang Badar. Tapi kena faham ya kat sini, bukan bermaksud Rasulullah dah tahu perang Badar lalu dia buat persediaan tu. Bukan ya, tapi persediaan tu telah dibuat sendiri oleh Allah Azza wa Jalla. Selepas mereka berhijrah ke Madinah, rentetan daripada itu mereka menerima banyak sangat ancaman daripada pihak Quraisy. Seperti mereka menghantar surat kepada Abdullah bin Ubay, yang masa itu Abdullah bin Ubay di Madinah. Lalu dia menghasut Abdullah bin Ubay ni untuk menakut-nakutkan dan mengancam orang Islam di Madinah. Sebab itulah Rasulullah mengambil precaution step supaya umat Islam ni berjaga-jaga sekiranya satu hari nanti mereka diserang. Jadi antara plan Rasulullah, rentetan daripada ancaman tu ialah, pertama, Rasulullah ni plan untuk menghantar pasukan-pasukan tentera yang bersenjata untuk meronda di padang pasir berdekatan. Mereka juga, pasukan ni juga merentasi jalan-jalan kafilah yang lalu di antara Mekah dan Syam. Kerana waktu tu sesiapa yang pergi berdagang ke Syam, mereka akan melalui Madinah. Tujuan pasukan-pasukan ni ialah mereka nak dapatkan maklumat tentang kabilah yang wujud di sana-sini. Selain pada tu, Rasulullah juga buat perjanjian dengan kabilah di sekitar Madinah. Jadi sebenarnya aim Rasulullah untuk menguasai jalan perdagangan ni, untuk mengetahui jalur perjalanan perdagangan Quraisy daripada Mekah ke Syam. Jadi sebenarnya ada 8 peristiwa yang berlaku sebelum perang Badar. Pernah dengar tak? Okay. Yang pertama, semasa Ramadan tahun pertama Hijrah, masa tu diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Bersama dia ada 30 orang muslimin. Mereka dikatakan masa itu terserempak dengan pasukan Abu Jahal. Ramai tau yang bersama dengan Abu Jahal masa tu, 300 orang. Tapi akhirnya peperangan tu tak berlaku sebab dihalang oleh Majdi bin Umar Al-Juhani. Peristiwa kedua, semasa bulan Syawal pada tahun yang sama. Semasa tu diketuai oleh Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Semasa itu Ubaidah bersama-sama dengan 60 orang penunggang. Mereka sebenarnya tengah menuju ke Wadi Rabi', lalu terserempak dengan 200 orang musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan. Sempatlah mereka ni memanah, tapi masa tu tak berlaku apa-apa peperangan. Ketiga, pada bulan Zulkaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah keluar bersama 20 orang lelaki. Beliau cuba menghalang satu kafilah dagang Quraisy, tapi terlepas. Yang keempat,
Semasa bulan Safar tahun kedua Hijrah, dah masuk tahun kedua ya, Rasulullah sendiri yang keluar untuk mencari Quraisy dan Bani Damrah. Tapi Rasulullah tak menemui Quraisy. Lalu baginda pun mengikat perjanjian dengan Bani Damrah. Yang kelima, pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijrah, Rasulullah bersama 200 orang Ansar dan Muhajirin pergi ke Buath untuk menyekat sekumpulan kafilah dagang Quraisy. Masa tu kafilah dagang Quraisy dipimpin Umayyah bin Khalaf dan masa tu ada 100 orang musyrikin. Tapi mereka tak berjaya pun menangkap kafilah tu, terlepas juga. Yang keenam, seorang lelaki bernama Kurs. Nakal Kurs ni. Dia telah menyerang Madinah, lalu dibawa lari haiwan-haiwan ternakan penduduk. Lalu Nabi SAW mengejar sehingga sampai ke Wadi Safwan yang berdekatan Badar, tapi tak berjaya menangkapnya. Akhir sekali, pada bulan Jamadil Awal dan Jamadil Akhir, Rasulullah sendiri keluar sekali lagi ke Al-Ushairah daripada kabilah Yanbu. Dia pergi ke Al-Ushairah. Di sana dia menetap selama sebulan. Dan melaksanakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Dikatakan pada waktu itu, Rasulullah keluar memimpin bersama 150 hingga 200 orang Muhajirin untuk menghalang kafilah dagang Quraisy yang nak ke Syam. Katakan juga masa itulah Rasul mengetahui tentang perjalanan Abu Sufyan dari Mekah ke Syam. Tapi dia tak sempat kejar pada waktu itu. Sebab tu dia menunggu sampailah Abu Sufyan pulang daripada Syam ke Mekah. Jadi, kenapalah kita nak tahu sangat tentang peperangan-peperangan yang berlaku sebelum Perang Badar ni? Kalau kita perhatikan, Allah ni telah mempersiapkan Rasulullah dan sahabat untuk sebuah peperangan yang berlaku di hadapan nanti, yang hanya Allah je yang tahu sebenarnya. Sahabat tak tahu pun. Dan yang kedua, hikmah penghantaran Nabi kelompok demi kelompok ni ataupun pasukan demi pasukan ni untuk beri amaran kepada Quraisy. Amaran apa tu? Amaran bahawa setiap apa yang mereka ancamkan kepada umat Islam pasti mendapat padahnya. So maksudnya sebelum ni mereka umat Islam tak ada beri peluang apa untuk membalas. Tapi inilah masanya Allah telah memerintahkan umat Islam supaya mempertahankan agama ini dengan perang tu sendiri. Jadi sangat pentinglah sebenarnya sebuah preparation tu. Kalau kita tengok kat sini, Allah sendiri yang telah mempreparekan sahabat dan Rasul. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita nak menghadapi sesuatu yang besar, macam kita nak hadapi exam, kita buat preparation sungguh-sungguh kan. Begitulah juga bila kita nak prepare apa-apa sahaja dalam hidup kita.